Era Fazira bercerai. Kak Engku bercerai. Apakah cantik itu satu kebahagiaan? Ada orang kata duit banyak itu satu kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan duit banyak tapi tak boleh tidur. Dia stres, dia tension dan sebagainya. Apakah satu kebahagiaan itu duit banyak? Ada orang kata dia bahagia bila dia boleh kahwin. Tapi ada orang tuan-tuan dia tak kahwin sampai mati, tapi dia bahagia. Ada orang tuan-tuan dia tunggu di rumah, dia mencari orang tak minang dia, perempuan ni, sampai ke mati dia tak kahwin, tapi dia bahagia. Apakah bahagia itu bila orang itu berkahwin? Ada orang kata dia bahagia bila dia dapat rumah besar. Ada orang tuan-tuan rumah besar tapi dia tak boleh duduk dalam rumah itu. Ada orang rumah besar tuan-tuan dia tinggal rumah besarnya, dia pergi duduk rumah anak-anaknya. Apakah kebahagiaan itu rumah yang besar? Ada orang kata saya kalau dapat kereta yang baik, kereta yang mahal, kereta Ferrari, Lamborghini, maka itu kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan dia naik kereta Ferrari tapi semayang Jumaat tepi kereta tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia takut kereta dia hilang. Ada orang tuan-tuan dia naik KI 20 aja, tetapi dia bahagia. Ada orang naik motosikal aja, tetapi dia bahagia. Apakah kebahagiaan itu? Kereta yang besar. Ada orang, aku bahagia kalau aku ada anak. Ada orang tuan-tuan sampai mati dia tak ada anak. Dia ambil anak angkat tapi dia bahagia. Apakah kebahagiaan itu? Anak yang ramai. Kata Dr. Ain Al-Qarni, kebahagiaan itu bila kamu ada dua. Pertama, kamu reda apa yang Allah bagi, itulah satu bahagia. Yang kedua, kamu bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi, itu satu kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan dia duit banyak kan, tetapi dia tak datang masjid. Ada orang duit pun tak ada, tetapi tabung masjid lalu dia tetap bubuh RM50, dia bubuh RM10. Sebab apa? Dia reda tuan-tuan, rezeki yang Tuhan bagi dekat dia hari ni ada lagi milik orang lain. Itu satu kebahagiaan. Ada orang isteri dia tak cantik tuan-tuan, tengok isteri dia tak cantik, tapi dia boleh hidup sampai 40 tahun. Sebab apa? Sebab dia reda dengan apa yang Tuhan bagi. Isteri dia dapat isteri solehah walaupun tak cantik. Ada orang kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya dapat isteri solehah. Saya kata solehah macam mana? Solehah bin Din. Itu bukan isteri solehah. Isteri solehah apabila dia boleh menyejukkan hati suaminya. Dia cakap, suami dia tak sakit hati. Suami dia tengok muka dia hitam aja, tetapi sejuk hati suami. Itulah isteri yang solehah. Isteri yang solehah, apa yang suami cakap tidak langgar perintah Allah, dia tetap taat. Itu isteri yang solehah. Dan kita reda isteri kita tak cantik. Alhamdulillah tuan-tuan, dulu masa kahwin kan, malam pertama kita tengok cutting isteri kita 36, 26, 36. Kira naik motosikal tuan-tuan, dua-dua duduk dalam raga motor. 20 tahun kahwin tuan-tuan, isteri kita duduk dekat lampu belakang. Tetapi bang, kalau kita reda walaupun isteri kita besar, itulah satu kebahagiaan. Isteri masa kahwin dengan kita, malam pertama duduk sebelah, malu-malu. Kita ni tuan-tuan akan melepaskan angin, kita gentut, put, isteri kita kalih perasa strawberry. Dia tak komplain tuan-tuan. Tuan-tuan, dia reda hidup dengan kita sampai 20 tahun, 30 tahun. Sekarang dah kahwin 30 tahun, agak-agak kentut, bunyi put lah. Tak ada tuan-tuan. Dia bagi betul-betul isteri. Isteri kalih, kentutmu sangat kurindui. Dia reda tuan-tuan, dia bahagia. Suami kita, Allahu Akbar tuan-tuan, komplain saja, cakap menyakitkan hati. Tetapi ingat, suami kita bukan wali Allah, suami kita bukan Nabi, suami kita makhluk Allah macam kita. Sebab tu isteri kita bukan wali Allah. Isteri kita bukan Nabi, kalau ada Nabi perempuan. Isteri kita hamba Allah. Bila hamba Allah, dia ada kekurangan. Kata Dr. Ain, isteri kita dalam hati mesti ada reda, maka kita bahagia.
Saya nak bagi tahulah. Ada orang tuan-tuan, dia kahwin dengan isteri dia, bergaduh selalu. Tapi kekal sampai mati. Sebab apa? Walaupun bergaduh, dia anggap bergaduh itu satu nikmat. Satu nikmat tuan-tuan. Isteri saya, orang perempuan ni, dia kuat beletih tuan-tuan. Kuat beletih, isteri saya kuat beletih tuan-tuan. Kalau satu hari dia tak beletih, kalau dia tengah tidur, saya kejutkan dia. Yang tolong beletih. Sebab leteran itu macam lagu untuk saya. Saya boleh sabar. Sebab apa? Itu anugerah yang Tuhan bagi dekat dia untuk menyejukkan hati saya. Sebab itu bang, siapa yang ada isteri, jangan tengok kepada kecantikannya. Jangan tengok kepada saiz badannya. Tetapi anggaplah itu kurniaan Allah kepada dia. Redalah, itu satu kebahagiaan. Ada orang ada harta, ada orang tak ada harta. Rumah dia setinggan dia dah. Tetapi bang, dia selalu datang masjid. Ada orang kereta tak besar, naik motor kapcai aja. Tetapi dia sanggup naik motosikalnya untuk datang rumah Allah. Dia reda bang. Itu satu kebahagiaan. Saya nak cerita tuan-tuan. Pernah saya mengajar dekat satu kilang. Bila saya mengajar tuan-tuan, ada seorang tuan-tuan, dia timbalan CEO. Dia akan duduk di depan. Pakai kupiah, kadang-kadang pakai serban. Timbalan CEO. Rupa-rupanya timbalan CEO ni, sebelum dia pakai kepiah, dia pakai serban, dia dulu seorang yang agak teruk lah. Pernah minum arak. Pernah berzina. Bukan saja berzina, berzina dengan isteri orang. Kira memang teruk lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, sebelum dia berubah, dia berzina dengan isteri orang. Suami isteri orang yang dia berzina tu kerja sekali. Suami ni tahu tuan-tuan, suami ni tulis dalam Facebook apa yang dia buat masa dia jahat dulu. Jumpa dekat hotel, berzina dengan isteri dia, macam-macam lah. Bila dia tulis dekat Facebook, daripada orang atas CEO sampai cleaner, semua tahu. Bila semua tahu tuan-tuan, saya mengajar, dia tetap datang duduk depan, relax. Saya tengok-tengok dia, saya tanya, Tuan Haji, sihat ke? Alhamdulillah Ustaz. Kenapa Ustaz tanya macam tu? Ustaz tahu cerita saya ke? Saya tahu, saya baca dalam Facebook. Dia kata apa? Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Dia kata Alhamdulillah. Saya kata kenapa Alhamdulillah? Ustaz, mereka buka aib saya di dunia Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Tetapi jangan Allah buka aib saya di akhirat. Bagaimana saya nak jawab di hadapan Allah? Itu namanya reda. Dia reda tuan-tuan, orang buka aib dia, tak apa buka, tetapi dia bahagia. Sebab tu tuan-tuan, kebahagiaan ni bukan pangkat tinggi. Kebahagiaan bukan duit banyak. Kebahagiaan bukan rumah besar. Kebahagiaan bukan isteri cantik. Kebahagiaan apa yang Tuhan bagi kita reda, itu bahagia. Tapi banyak kita komplain banyak. Gaji 2,000 tak cukup-cukup, nak 4,000. Bang, 2,000 kalau reda, itu rezeki yang berkat, kita bahagia. Ada orang tuan-tuan gaji 500 ya, tetapi dia reda, bahagia dia. Saya nak cerita tuan-tuan. Pernah satu ketika tuan-tuan, saya bawa seorang pakcik pergi Mekah. Rupanya pakcik ni pergi Mekah, dia bukan nak pergi Mekah, pergi umrah. Yang bawa dia anak dia. Bila sampai dekat pintu King Abdul Aziz, rupa-rupanya pakcik ni datang jumpa saya. Ustaz, dubur saya keluar darah. Menitis ni melalui kemaluan belakang dia. Bila keluar darah, saya kata, pakcik, kenapa? Dia kata, tak tahulah Ustaz, mungkin saya buasir. Saya kata, pakcik buasir ke? Tak, dia kata. Dalam hati saya, takkan datang haid. Orang lelaki pula kan? Ish, pelik pakcik ni. Saya pun panggil, mana anak pakcik? Tuk! Dia tunjuk macam tu kan? Tuk! Rupa-rupanya tuan-tuan, dia tak bercakap dengan anaknya selama 40 tahun. Kenapa? Anak dia ni, dia buang tuan-tuan. Dia bagi ke orang. Sebab anak ini, anak luar nikah. Jadi dia tak mau anak ni, dia kata, anak ni anak luar nikah. Sebenarnya dia yang problem. Bukan anak dia. Dia buang. Tapi anak ni tuan-tuan, jadi kontraktor yang hebat. Anak ni bayar untuk dia datang umrah. Tak bercakap tuan-tuan. Duduk atas kapal terbang, tak bercakap. Dia tunjuk tu. Saya panggil, abang sekejap. Boleh tak bawa
ayah abang ni pergi dekat tandas cuci. Dia kata apa? Tak payah, aku boleh pergi sendiri. Tak payah, aku boleh pergi sendiri. Saya kata, pakcik, saya tak tahu kata dia orang tak cakap. Walaupun pergi umrah tuan-tuan, anak dia sponsor, tapi tak cakap, marah. Baru kenal lebih kurang sebulan aja, baru jumpa. Kemudian saya kata, abang, bawalah. Ayah, jom. Kita pergi cuci. Dia kata, apa? Dia kata, duduk, aku pergi. Dia pergi, dia cuci tuan-tuan. Dia keluar daripada tandas, dia jatuh depan tandas. Bila dia jatuh, saya kata, abang, angkat ayah abang. Ustaz, apa Ustaz? Dia boleh bangun sendiri. Saya kata, angkat, ni ayah kamu. Tak apa Ustaz, dia bangun sendiri. Abang, pakcik ni bangun. Bila bangun, saya kata, abang, pergi cari kursi roda. Abang tolak dia untuk tawaf dan sa'i. Pakcik tu kata apa? Saya tak nak anak saya. Saya nak Ustaz. Tuan-tuan bayang, saya bawa 138 orang, nak suruh saya tolak dia. Saya kata, tak boleh pakcik, 138 orang. Pakcik kena anak pakcik tolak. Saya tak nak dia. Saya kata, tu nak suruh siapa? Saya nak Ustaz tolak. Saya kata, pakcik, ramai lagi saya nak kontrol. Anak pakcik tolak lagi afdal. Anak dia kata, Ustaz nak suruh saya tolak. Saya pertama kali datang umrah. Mana saya tahu tempat nak pergi tolak ni? Kaabah pun tak tengok lagi. Saya kata, nak suruh siapa tolak? Saya tolak kak? Kalau saya tolak, abang bawa semua. Tak boleh Ustaz, saya pun tak tahu Ustaz. Tak apalah, bawalah. Ustaz, lorong mana nak masuk? Saya kata, abang ikut, nanti ada orang daripada ejen saya akan bawa. Kemudian ayah dia duduk, dia tolak. Dia tolak. Saya tunggu dekat sa'i. Dah habis tawaf apa semua, sa'i, tuan-tuan. Rupanya dia orang ni walaupun tawaf, walaupun sa'i, tak cakap. Sampai dekat sa'i, saya pun guntingkan rambut abang tadi. Saya kata, abang nak gunting rambut ayah. Dia pegang gunting, dia gunting rambut ayah dia. Ketika dia gunting, saya angkat tangan. Ya Allah, kau ampunlah dosa kami seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul, ya Allah. Bila gunting tu, bapak dia bangun. Bapak dia peluk anak dia. Bapak dia bisik kat telinga anak sebelah saya, nama Fadil. Fadil, ayah banyak dosa dengan Fadil. Kalaulah kamu tak ampun dosa ayah, mungkin ayah dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadil, maafkan ayah Fadil. Akhirnya dua-dua menangis. Saya duduk sebelah dengan saya menangis. Fadil ni kata apa? Ayah, walaupun ayah buang saya selama 40 tahun, ayah tak cakap dengan saya, tapi saya anggap ayahlah ayah saya yang menjadikan saya ni seorang manusia. Tuan-tuan, akhirnya dua-dua anak ni menangis. Bila menangis, ayah ni jumpa saya. Ustaz, anak saya ni ada 6 orang. 5 orang tak boleh pakai Ustaz, tapi anak yang saya buang inilah yang bawa saya datang umrah. Ustaz, saya redha Ustaz. Itulah namanya bahagia. Dia ada anak, walaupun anak dia tu luar nikah, dia redha tuan-tuan. Bahagia apa yang Tuhan bagi. Bahagia ni bukan anak ramai. Anak kita bila kita mati, dia boleh semayang jenazah kita. Dia boleh baca Quran, dia boleh turunkan kita dalam kubur. Itu satu kebahagiaan. Mana anak kita? Bang, duit kita tuan-tuan, walaupun sedikit, kita banyak infak, kita banyak bantu orang. Itu satu kebahagiaan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bahagia bukan benda. Bahagia bila kita redha apa yang Allah bagi. Yang kedua, syukur. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Banyak sedikit di kalangan hamba ni orang yang bersyukur. Kata Dr. Ain, bahagia ni bila kita syukur. Tuan-tuan tengok dalam masjid ni, kan, ada kipas besar. Walaupun kipas besar, tapi panas. Betul tak? Tuan-tuan redha tak? Redha bahagia. Kalau tak redha tu yang bangun belah balik tu. Sebab apa? Panas. Apa salahnya tuan-tuan, masjid yang besar ni, kita bubuh aircon. Sejuk tak? Sejuk. Tapi kita tak bubuh. Saya datang 3 tahun dah. Kan? Waktu pagi memang okey, tapi Jumaat panas tu. Tambah-tambah kalau baca khutbah tu, panas. Tuan-tuan boleh duduk bawah tidur. Kan? Orang baca khutbah panas tu. Apa salahnya masjid ni yang hebat ni? Kita bubuh aircon. Aircon yang bubuh.
orang semua sejuk. Tidakkah itu pahala di sisi Allah? Tanda syukur. Kan? Bubuh aircon. Kipas besar. Saya pernah tuan-tuan di Ulu Kelang baru ni. Kipas, 2 kipas besar. Saya masuk baca khutbah. Yang parking di luar tu semua Mercedes mata belalang. BMW, Harrier, ada KY apa? KY apa? Porsche. Hebat-hebat. Tiba-tiba pengungsi kata apa? Assalamualaikum para jemaah. Kipas yang 2 ni kita beli dengan harga 150,000, 2 100,000. Masih lagi hutang. Kalaulah tuan-tuan nak, pada hari ni kita buat kutipan derma. Saya naik Jumaat. Saya kata apa? Tuan-tuan, saya lepas itaqullah, di luar sana parking kereta kebanyakannya apa nama, Myvi ke atas. Hebat-hebat. Tetapi masuk dalam masjid, 2 kipas pun hutang. Saya kata, apa? Duit banyak, kipas pun tak bayar. Dalam khutbah tuan-tuan, dalam khutbah. Bagi aku baca khutbah tengok tuan-tuan. Mesti tak lena punya. 20 minit sudah. Kan? Saya sebut macam tu. Kutipan hari tu tuan-tuan 12,000. Dan dengan izin Allah, seorang hamba Allah masukkan satu cek 50,000. Kutipan hari itu dapat 62,000. Satu kipas ada orang telah bayar. Itulah tanda syukur. Kita tabung masjid lalu, duit pun tak buh. Pejam mata siap. Lepas dah, alhamdulillah. Bang, rezeki Tuhan bagi bang, tanda syukur. Kita ingat benda yang akhirat kita bagi, itulah tanda dia bahagia. Bang, rumah kita tinggal. Kita mati esok, rumah kita bagi tahu isteri kita, kalau abang mati duduk di rumah ya. Yang kalau abang mati jangan kahwin lain. Kita pesan kat isteri kita. Kalau yang kahwin lain, abang balik jadi hantu. Tu yang bini tak kahwin tu. Akhirnya tuan-tuan, bini mati, anak kita tak duduk. Abang yang sulung tuan-tuan, dia balik kemas rumah, balik kemas. Akhirnya mereka mesyuarat hari raya, 5 orang anak. Apa kata rumah ni kita buat homestay. Buat homestay tuan-tuan. Rumah kita yang kita sayang beratus ribu, buat homestay. Abang Along, orang duduk, Abang Along kutip. Abang Along kutip, Abang Along kutip. Kutipnya Abang Along lah. Anak-anak yang lain mesyuarat. Abang Along, homestay tu berapa banyak dah kutip? Abang Along kata apa? Tak ada orang duduk. Yang aku pergi tu cuci aja. Asalnya orang duduk punya banyak. Tapi duit dia yang kebas. Akhirnya anak lain kata, Abang Long, susah sangatlah. Rumah ayah tu kita jual. Akhirnya untuk dijual tuan-tuan. Rumah yang kita sayang untuk dijual, anak kita jual. Rumah Allah ni tuan-tuan, ada tak untuk dijual? 20 tahun tiba-tiba pengurusi masjid Al-Khairiyah untuk dijual. Ada. Rumah ini akan kekal selagi mana adanya bumi ni. Inilah milik kita bang. Tuan-tuan rasa syukur. Apa yang tuan-tuan sumbang untuk masjid ni? Aircon pun tak ada lagi. Apa weh? Pulau Pinang, surau kampung pun ada aircon. Ni masjid besar tak ada aircon. Mangkuk ayun tu lah. Aku geram je. Nak bagi semangat sikit kan. Apa salahnya tuan-tuan bubuh aircon tu? Yang ini aircon tu Tok Imam pun tak sejuk. Nak bagi semangat tuan-tuan ni. Sebab benda ni keperluan dah. Keperluan tuan-tuan. Tuan-tuan tanda syukur. Apa salah kita buat aircon kawasan ni? Kan? Semua tuan-tuan Pulau Pinang, surau ke apa, memang aircon. Yang ni tak ada lagi. Gombak ni orang kaya, pensyarah universiti semua. Dia tak? Semua hebat-hebat. Apa salahnya infak tuan-tuan? Tanda syukur kepada Allah dengan duit yang kita ada. Kapet, alhamdulillah. Nampak baldu elok dah. Tapi warna merah, aku tak apa suka lah. Kan? Semua dah elok. Kipas ni tak boleh edit, tuan, panas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, banyak nak sebut, tapi dalam 2 minit lagi. Tuan-tuan, apa lagi tanda syukur? Tanda syukur ialah kalaulah hidup kita ni tuan-tuan, masa yang kita ada, buatlah untuk watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal. Buat bekal. Apa bekal kita? Alhamdulillah, saya tengok kuliah penuh. Ada program macam-macam. Alhamdulillah tuan-tuan. Bang, hadir program ilmu. Tuan-tuan, masjid ni atas bukit.
Nak parking pun susah. Tapi alhamdulillah, parking kita boleh kontrol tu. Tuan-tuan bagi dekat rela kontrol, boleh datang penuh masjid. Kan kuliah punya ada. Tuan-tuan datang daripada segenap penjuru. Untuk apa? Untuk memakmurkan rumah Allah. Bila makmur tuan-tuan, alhamdulillah saya dapat maklumat, kuliah ada, program ada, dan kita buat kanibal ini. Kanibal 3 hari 2 malam. Kan 3 hari 2 malam. Saya tengok penceramah hebat-hebat. Kalaulah tuan-tuan tak hadir, tak tahulah tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita hadir, kita dekatkan diri. Seperti mana Tok Khatib sebut lagi. Untuk nak buang tu sifat mazmumah dalam hati. Ni sifat ni. Nak buang ni bukan senang tu. Sifat ego, sikap sombong, sifat apa takabur, sifat rasa hebat. Hebat apa? Mati, semua mati. Tuan-tuan tahu dah hari ni? 2 minggu lepas, pak saudara saya mati. Semalam saya ada program di Segambut. Saya nak cancel tuan-tuan. Mak saudara saya aksiden. Tapi kalau saya cancel, program tu akan batal. Saya kata tak apalah, saya datang juga. Diberitahu mak saudara saya tuan-tuan, kritikal. Ketika tadi tuan-tuan, Bilal azan. Saya sempat buka sebab SMS duduk tunggu. Dia orang hantar mesej. Makcik dah meninggal 1.16. Ketika masuk waktu tadi, mak saudara saya meninggal. Aksiden tuan-tuan, pecah kepala, guna mesin aja. Meninggal tuan-tuan. Sepatutnya saya balik, tapi saya kena juga malam ini bertolak ke Mesir. Matilah, nak buat macam mana kan? Kita redha. Mati. Minggu lepas, 2 minggu lepas, pak saudara mati. Ni minggu ni, mak saudara saya meninggal pula. Allahu Akbar. Tuhan ambil, kita nak buat macam mana? Dia orang telefon, Ustaz, mak saudara, saya kata nak buat macam mana lah. Saya redha lah. Sebab tiket malam ni kena bertolak pagi, terus ke Mesir naik Etihad. 30 hari bulan balik. Kan, mati. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, mak saudara saya duk elok aksiden mati. Bapak saudara saya duk elok kena jantung mati. Kan? Mana nak tahu tuan-tuan, sampai masa kita pula Tuhan ambil nyawa kita. Saya nak tanya, apa bekal kita untuk kita nak bertemu dengan Allah? Tuan-tuan, satu wakaf pun tak ada. Satu sedekah untuk infak pun tak ada. Satu kipas pun tuan-tuan tak beli. Satu kapet pun tuan-tuan tak buh. Apa yang tuan-tuan rasa? Watazawwadu, bekal tuan-tuan. Apa dia? Satu mahat tafih pun tuan-tuan tak bantu. Apa bekal tuan-tuan? Tanya-tanya. Pak saudara saya, dia wakafkan 3 ekar untuk mahat tafiz. Ketika dia nak mati, dia kata apa? Kalau aku mati, sembahyang ke jenazah aku atas tanah yang aku wakaf. Ketika dia mati tuan-tuan, kami mandi jenazah, berseri wajah ni, senyum manis tuan-tuan. Anak dia 12 orang memandikan jenazahnya. Anak dia sembahyang jenazah. Ketika doa, anak doa, ya Allah, ini ayah kami, ya Allah, kami sembahyang atas tanah yang dia wakaf. Ya Allah, banyak dia buat benda baik. Dia tak pernah tinggal solat berjamaah setiap waktu. Ya Allah, ini bekalnya, ya Allah, ampun dosa dia. Menangis semua. Bang, saya nak tanya, apa bekal kita untuk akhirat? Ada tak? Renung tengok. Ada tak? Anak kita tuan-tuan, semayang pun kadang-kadang rajin, kadang buat, kadang tak buat. Isteri kita tutup aurat pun tidak lagi. Bang, mana bekal kita bang? Kalau rasa ada bekal, alhamdulillah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bahagia 2. Pertama redha, yang kedua syukur. Kalau ada 2 ini, tuan-tuan, itulah satu kebahagiaan yang hakiki. Yang lain tak ada bahagia, tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat itu, insya-Allah lain masa kita jumpa lagi. Saya bercadang nak baca khutbah, tuan-tuan. Insya-Allah, tuan-tuan, kalau boleh saya nak baca khutbah lah. Tapi saya lepas ni malam ni ada di Puchong. InsyaAllah pukul 2 pagi bertolak ke Mesir. Dan 30 hari bulan saya akan balik. Dan insyaAllah tuan-tuan, kalau ada masa, tak bulan ni, bulan depan, ataupun bulan seterusnya, ataupun tahun depan, kan? Kalau ada kosong, saya datanglah masjid ni. Masjid ni alhamdulillah imarah dengan program agama. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf. Dan di depan tu kalau tuan-tuan nak bantu mahat tafiz saya, ada 30 orang mahat tafiz saya. Yuran 140 kan. Saya tak nak butik derma, tapi pengurusi tadi bagi tahu nak bagi derma. Ada satu untuk Ustaz Syekh Nuruddin, satu lagi saya punya. Tuan-tuan bolehlah bantu. Dan ini, tuan-tuan tengok ni, ini baru keluar tuan-tuan. Hari ni baru sampai. Siapa yang beli hari ni, inilah pertama kali dengar. Nampak tak? Hidayah milik Allah. Saya dengan Fakrul Razi.
UNIC punya. Tuan-tuan dengar nanti dalam kereta ada CD. Baru keluar hangat-hangat lagi, baru sampai ni tuan-tuan. UNIC bawa kat saya. Harga dia berapa? Saya pun tak tahu harga lagi, baru tengok. Harga dia. Ya akhi, berapa cik? Tak nampak sini. RM19.90. Kan? Boleh dapatkan di sana. Ni panas-panas lagi tuan-tuan. Tuan-tuan dengar dalam kereta tuan-tuan. Tuan-tuan dengar nanti waktu malam lagi bagus. Dengar suara Sakarat! Sebuah Mercedes meluncur laju di lerенgan bukit. Pasti menggerunkan. Tuan-tuan bawa kereta waktu malam, mesti nampak hantu belakang. Ni suara saya dalam ni tuan-tuan. Banyak tazkirah. Kadang-kadang tuan-tuan akan gelak seorang-seorang. Kadang-kadang menggerunkan. Ni dapatkan CD terbaru, baru keluar. Ambil tadi tuan-tuan dengan harga RM9.90. Tak tahulah dia nak promosi berapa. Saya dengan Fakrul Razi. Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi. 2 rakaat pantun, pergi ke Dubai, membeli meruku. Bye-bye. Thank you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah Khairi atas santai